Ikuti kehebatan bakat-bakat cilik menguasai ilmu Al-Quran dalam Kari Junior seketika nanti. Mempersembahkan variasi program eksklusif sempena Aidilfitri ini, Kori Junior peringkat akhir. Mereka 10 yang terpilih dengan latar belakang dan perwatakan berbeza, menyahut cabaran untuk memperkasa ilmu Al-Quran ke peringkat yang lebih tinggi. Masing-masing bersaing untuk mencari yang terbaik, memegang aspirasi menjadi generasi ulul albab, pewaris dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Kori Junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mira. Apa khabar semua adik? Sihat? Alhamdulillah. Jadi sebelum itu, kita ucapkan dulu selamat datang kepada ibu bapa adik-adik dan juga tetamu-tetamu yang datang pada pentas akhir Kori Junior. Berikan tepukan. Okey, baiklah adik-adik. Hari ini adalah hari terakhir kita bersama Kori Junior, iaitu pentas akhir Kori Junior. Apa tema kita untuk pentas akhir ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum Kak Mira nak membawa masuk juri, Kak Mira nak cakap ke awak semua, sesiapa sahaja yang terpilih jadi finalis, sesiapa saja yang menang tempat pertama, tempat kedua, ketiga dan sagu hati, sebenarnya kita semua adalah pemenang. Sikit. Sebab bagi Kak Mira apa yang penting? Ilmu yang kita dapat dan juga kita dapat kawan-kawan baru. Betul tak? Betul. Pengalaman ni penting tak? Seronok tak sebenarnya sepanjang bersama Kori Junior? Seronok. Adik-adik, dah bersedia? Dah! Semangat lagi, dah bersedia? Dah! Sekarang, Kak Mira tampilkan juri Kori Junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak semua sihat? Baik. Siapakah 3 orang yang akan berada di pentas akhir? Dan apa yang pasti saya nak sebut sebelum itu, pengumuman kumpulan yang berjaya memberikan senyuman kepada kambing-kambing. Diumumkan, kumpulan yang berjaya menambat hati juri, menambat hati mereka-mereka yang terlibat dalam menguruskan kambing dan kandang mereka itu ialah kumpulan Amar, Umi, Farisha. Beri tepukan untuk mereka. Tahniah. Tahniah. Bagus. Sebab apa? Sebab kambing dan memelihara kambing adalah salah satu daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahniah tadi kepada yang menang bukan bermakna tidak kepada yang tidak. Sebab apa? Sebab kamu semua buat sesuatu yang ustaz sendiri pun belum buat. Ustaz pun belum sempat lagi untuk jaga. Nanti jangan lupa ajar ustaz, okey? Kambing ni susah nak jaga? Senang. Macam kawan aja. Okay, good. So, dengan itu, siapakah peserta
yang akan berdiri di atas 3 rostrum yang ada di belakang anak-anak itu. Mereka yang berdiri nanti adalah cerminan kepada persahabatan kita semua di dalam pentas Kori Junior 2015. Untuk menentukan siapakah yang akan berdiri di atas pentas akhir Kori Junior adalah berdasarkan kepada jumlah pensel yang ada dengan anak-anak sekalian. Ingat, 1 pensel kuning mewakili 2 markah dan 1 pensel merah mewakili 1 markah. Baik, Farisha, berapa jumlah markah anda? Sila kira. Kalau merah saya ada 4. Okey. Kalau kuning saya ada 6. 16 markah untuk Farisha. 16 markah untuk Farisha. Beri tepukan. So, Umi mesti kena ada pensel yang lebih daripada Farisha untuk memastikan anda mendahului Farisha. So, kalau anda berada bawah daripada Farisha, so Umi faham Okey. Umi, berapa jumlah batang pensel yang anda? Berapa jumlah pensel merah? 5. 5. Kuning? 7. 7. 14 campur 5. 9. 19. 19 untuk Umi. Beri tepukan. Aklan. 4 batang pensel merah. 20 markah untuk Aklan. So, Adam, berapa jumlah pensel merah? Adam? 3. Pensel kuning saya ada 8. 19 markah untuk Adam. Tanya. Kristina. Pensel merah, berapa batang, Kristina? 6. Pensel kuning. 10. Tahniah kepada Kristina. 26. Sekarang anda berada di markah yang paling tertinggi. Mari kita tengok. Apa kata Nabil? Berapa, Nabil? Berapa jumlah pensel merah anda? 7. Jumlah pensel merah yang paling banyak. 17 untuk Nabil. Tahniah. Adriana. Berapa jumlah pensel merah anda? 5 batang pensel merah. Kuning? 7. 19 untuk Adriana. Masya Allah. Ahmad, berapa jumlah pensel merah anda? 6 pensel merah. Dan pensel kuning? 8. 22 markah Ahmad. Dan Ahmad, anda betul adalah peserta yang ketiga yang berada di atas pentas akhir. Fatih belum kira. Saya terseronok awal, maafkan saya. Fatin, adakah anda boleh memotong kedudukan Ahmad? Kira jumlah dulu. Beritahu kepada saya. Berapa jumlah pensel merah anda? 3. 3. 7. So, jumlahnya 17. Fatin, tahniah, beri tepukan untuk Fatin. 17 markah. Dan sekarang yang berada di pentas akhir Kori Junior 2015, Aklan, Amar dan juga Kristina. Beri tepukan untuk mereka. Juri meminta peserta akhir pentas Kori Junior. Aklan, sila ambil tempat anda di rostrum belakang anda. Kristina, sila ambil rostrum di tengah-tengah. Dan Amar, sila ambil tempat anda di sebelah sana. Dan peserta yang lain, saya minta untuk anda duduk di tempat duduk yang khas untuk peserta-peserta lain. Dan jangan lupa,
kita ada satu peluang untuk anda bersama-sama dengan rakan anda selepas itu. InsyaAllah. Silakan. Amar, Christina, Aklan. Anak-anak dah bersedia belum? Hah? Dah bersedia belum? Okey, baik. Sebelum itu, Ustaz mengambil kesempatan. Ustaz teringin nak dengar. Amar? Amar cita-cita nak jadi apa, Amar? Peguam. Peguam. Mudah-mudahan Allah menjadikan Amar peguam yang baik. InsyaAllah. Christina? Tengok ustazah. Nak jadi ustazah. Masya Allah. Mudah-mudahan Christina jadi ustazah yang memandu anak-anak murid ke arah yang diridai Allah, insya-Allah. Okey? Aklan? Saintis yang pandai agama. Wah, ini sudah jadi macam Ar-Razi Ibnu Sina. Mudah-mudahan Aklan menjadi seorang saintis yang pakar dalam bidang agama, insya-Allah. Okey? Peguam Amar, Ustazah Christina, saintis Aklan. Anda bersedia untuk pentas akhir Qori Junior? Bersedia. Okey. Kita akan mulakan pusingan yang pertama. Soalan pertama adalah kepada Aklan. Aklan bersedia? Sedia. Baik. Soalannya ialah, ketika Nabi berusia 7 tahun, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengembala kambing. Ketika berusia 12 tahun, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengikut pakciknya pergi ke sebuah tempat dan di sana bertemu dengan seorang lelaki. Siapakah pakciknya itu? Apakah nama tempat tersebut? Dan siapakah lelaki yang dia bertemu di tempat itu? Nama pakcik dia Abu Talib bin Abdul Muttalib. 1. Apakah nama tempat itu? Syam. 2. Siapakah yang baginda dan pakciknya bertemu di Syam? Bukhairah bin Harisah. Amar setuju? Christina? Saya bersetuju tetapi yang Bukhairah bin Harisah saya tidak. Anda ada jawapan lain? Tidak, tapi anda tidak setuju. Jadi keseluruhan anda tidak setuju. Betul. Christina tidak setuju dengan jawapan yang diberikan oleh Aklan. Aklan, saya ulang balik jawapan anda. So, Aklan memilih pakcik Nabi, Abu Talib, tempat Syam, dan lelaki itu bernama Bukhairah. Amar setuju. Christina tidak setuju. Aklan, 2 markah untuk anda. 1 markah untuk Amar dan tidak ada markah untuk Christina. Aklan, saya ulang balik jawapan anda. So, Aklan memilih pakcik Nabi, Abu Talib, tempat Syam, dan lelaki itu bernama Bukhairah. Amar setuju. Christina tidak setuju. Aklan, 2 markah untuk anda. 1 markah untuk Amar dan tidak ada markah untuk Christina. Ustaz, kita bersedia untuk soalan seterusnya. Ya, sebelum itu saya nak beritahu kepada peserta pentas akhir Qori Junior, markah yang anda kumpul sekarang di pentas akhir adalah markah yang asing daripada yang anda kira untuk melayakkan anda ke pentas akhir. Dan tidak ada pensel kali ini. Ya, itu sudah pasti. Jadi Aklan, 2 markah untuk anda. Christina, anda tidak mempunyai apa-apa markah. Dan Amar, anda ada 1 markah sekarang. Baik, soalan yang kedua, Christina. Anda bersedia? Soalan yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma wadda
wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu firman Allah. Apa dia? Firman Allah menceritakan bahawa pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa yang Allah Taala kurniakan kepada baginda. Yang pertama, pada firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, itu akhirat lebih baik. Yang kedua, tempat Nabi berhijrah, Madinah Al-Munawwarah, adalah lebih baik daripada Mekah. Dan yang ketiga, umur baginda Nabi yang akan mendatang dan pada kiamat nanti adalah lebih baik daripada ketika baginda berada bersama dengan orang-orang Quraisy. So, soalan saya, Kristina, tempat yang terbaik di atas muka bumi, Madinah Al-Munawwarah, waktu bulan yang paling terbaik adalah Ramadan, dan manusia yang terbaik adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul atau salah? Betul. Aklan setuju? Setuju. Amar? Setuju. Saya ulang sahaja jawapan yang anda berikan. Soalannya, tempat yang terbaik di atas muka bumi adalah Madinah Al-Munawwarah. Waktu yang terbaik adalah Ramadan Al-Mubarak. Dan manusia yang paling terbaik adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Kristina menjawab betul jawapan itu, dan Aklan setuju, Amar setuju, dan saya tidak setuju. Aklan, apa sudah jadi? Kristina, apa sudah jadi? Amar, apa sudah jadi? Anda berada di atas pentas akhir, dan pusingan yang pertama ini untuk Kristina, anda tidak memperoleh apa-apa markah. Aklan, anda tidak ada apa-apa markah. Amar, anda tidak ada apa-apa markah. Jawapan yang betul ialah tempat yang terbaik di atas muka bumi, Mekah Al-Mukarramah. Bulan yang terbaik, Ramadan Al-Mubarak. Manusia yang terbaik adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amar, bersedia dengan soalan anda? Silakan Ustazah. Amar, di antara gelaran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ialah Al-Amin dan Habibullah. Berikan apakah lagi gelaran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitan dengan cahaya yang menyinari bumi? Nur. Kristina setuju? Bersetuju. Aklan setuju? Setuju. So, soalan Ustazah ialah gelaran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud cahaya yang menyinari alam ini. Amar menjawab nur. Kristina setuju dan Aklan setuju. Dan juri jawab, juri setuju. 2 markah untuk Amar, 1 markah untuk Kristina, 1 markah untuk Aklan. Peguam Amar, Ustazah Kristina, saintis Aklan. Soalan seterusnya memerlukan anda menulis jawapan di atas papan yang berada di hadapan anda. Dan saya sebut sekali lagi, dengar elok-elok, dan soalan sangat-sangat susah. Soalannya ialah, dengar elok-elok. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Wadduha, yang Allah menceritakan bahawa Allah berada bersama dengan Nabi ketika orang mengatakan Nabi ditinggalkan oleh Tuhannya. Apakah ayat itu? Tuliskan jawapan anda. Kristina dah sedia? Teruskan lagi, Kristina. Aklan, semak jawapan anda. Amar, semak jawapan anda.
Okey, Aklan, Kristina, Ahmad. Tunjukkan jawapan anda kepada juri sekarang. Ustazah? Okey. Aklan. Aklan menulis ayat 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bagaimana dengan Kristina? Kristina juga menulis ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan bagaimana pula dengan Ahmad? Amar juga menulis ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketiga-tiga peserta menulis jawapan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan juri mengatakan Peguam Ahmad, Ustazah Kristina, Saintis Aklan. Saya begitu kecewa kalau saya tidak memberi markah kepada anda. 2 markah untuk setiap daripada mereka. Baik, bersedia untuk pusingan yang kedua. Dan pusingan kedua ini istimewanya Ustazah. Soalan akan diajukan oleh rakan-rakan anda yang berada bersama-sama dengan anda dalam Kori Junior. Dan setiap seorang daripada anda boleh memilih rakan anda untuk mendengar soalan daripadanya. Kita bermula dengan Aklan. Saintis Aklan, silakan. Aklan pilih siapa? Adam. Silakan Adam, soalan anda kepada rakan anda. Kenapa malam lebih afdal daripada siang? Jawapannya, keistimewaan waktu malam yang paling nyata adalah ketenangan yang ada padanya untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Betul atau salah? Nampaknya Adam menggunakan kalimah afdal. Apa artinya afdal, Adam? Lebih baik. Lebih baik. Mengapa malam lebih baik daripada Siang. siang? Itu soalannya. Aklan, jawapan anda. Betul. Macam mana, Adam? Betul jawapannya. Betul. Saya setuju. 2 markah untuk Aklan. Kristina, pilih soalan anda daripada rakan anda yang mana satu? Adriana. Adriana. Siapakah nama bapa Abu Talib? Jawapannya adalah Abu Muttalib. Betul atau salah? Betul. Adriana, betul jawapan ya? Betul. Ustaz setuju. 2 markah untuk Kristina. Amar. Nabil. Nabil, soalannya ialah Berikan sebab kenapa Buhairah menyuruh Abu Talib membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah. sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya ialah kerana takut dimakan oleh haiwan buas. Betul atau salah? Salah. Betul. Saya setuju. 2 markah untuk Amar. Jawapan dia apa, Amar? Kerana Nabi Muhammad ini istimewa orangnya. Itu sebab dia suruh balik. Aklan, silakan. Fatih. Fatin. Siapakah nama isteri Abu Lahab? Jawapannya ialah Ummu Aiman. Betul atau salah? Salah. Apa jawapan betulnya? Ummu Jamil. Saya setuju. Betul. 2 markah untuk Aklan. Masya Allah. Kita teruskan dengan Kristina. Ummi. Ummi. Soalannya, berikan erti Isra. Jawapannya, Isra ialah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Masjid Nabawi. Betul atau salah? Salah. Betul. Saya setuju. Betul. 2 markah untuk Kristina. Kristina, apakah jawapan yang betul untuk Isra? Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya suka jawapan itu. Tepukan huruf untuk Kristina. Ahmad. Farisha.
Farisha. Soalannya ialah, berapakah umur Nabi berhijrah ke Syam bersama Abu Talib? Jawapannya ialah 28 tahun. Betul atau salah? Salah. Salah? Farisha. Betul. Saya setuju. Betul. Betul. Berapakah usia Nabi pergi berdagang ke Syam dengan pakciknya? Berapa usia Nabi? Kalau bukan 28. Christina nak bagi jawapan? Berapa? 12. Abang setuju. Aklan? Berikan tepukan untuk peserta akhir pentas Kori Junior. Okey. So, Ustazah. Ya. Pusingan kedua menampilkan peserta-peserta Kori Junior yang lain mengajukan soalan kepada peserta akhir pentas Kori Junior. Dan pusingan ketiga, pusingan yang saya suka, iaitu saya namakan pusingan bercerita. Kita akan meneruskan pusingan ketiga pentas Kori Junior. Sebelum itu, untuk peringatan, pusingan kedua tadi, Aklan 4 markah untuk anda, Christina 4 markah untuk anda, dan Amar 4 markah untuk anda. Beri tepukan untuk peserta pentas akhir Kori Junior. Sebelum Ustazah kita meneruskan kepada pusingan yang ketiga, tujuan mereka mengumpulkan markah adalah untuk menentukan siapakah juara pentas Kori Junior. Untuk itu Ustaz, Ya. kita nak tahu apa hadiah untuk juara. Betul. Jadi dipersilakan Kak Mira, tolong beritahu kepada ketiga-tiga peserta akhir pentas Kori Junior apakah hadiah juara Kori Junior 2015. Juara Kori Junior 2015 akan membawa pulang pakej umrah untuk ibu bapa peserta dan peserta, dan juga wang tunai RM20,000. Itu saja, Ustaz. Itu sahaja, dan saya selaku juri akan menambah satu lagi hadiah kepada juara pentas Kori Junior, iaitu trofi rehal yang kamu warnakan, yang mempunyai kenangan kamu daripada awal pentas Kori Junior akan menjadi milik juara pentas Kori Junior. Rehal itu bukan sekadar hiasan. Dia adalah sebuah harapan daripada semua yang berada dalam pentas Kori Junior. Peguam Amar, Ustazah Christina, Saintis Aklan, anda bersedia untuk pusingan yang ketiga? Sedia. Silakan Ustazah untuk pusingan yang ketiga. Baik. Aklan, silakan harapan. Aklan bersedia? Dengar betul-betul ayat yang Ustazah baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Kalimah uswatun hasanah. Sila Aklan bercerita tentang kaitan ayat uswatun hasanah dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud uswatun hasanah adalah contoh
toladan yang terbaik. Uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Apakah cerita yang Aklan tahu Nabi menjadi contoh tauladan yang terbaik? Semasa Nabi di balik batu di Taif, Nabi pergi dekat satu kebun. Kebun ni ada buah dia buah anggur. Lepas tu ada satu pembantu kebun ni. Dia nampak Rasulullah. Selepas itu dia bagi sebiji anggur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa Nabi hendak memakan buah biji anggur tu, Nabi membaca bismillah. Selepas itu Adas terkejut. Macam saya pernah dengar kalimah ini, kata Adas. Rasulullah berkata, kamu kenal Yunus? Adas berkata, kenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, itu adalah saudara saya. Selepas itu Adas terus memeluk Islam. Adas terus memeluk Islam Dengan kalimah bismillah. dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim yang menunjukkan bahawa baginda Nabi SAW adalah satu contoh tauladan. Hanya dengan makan dan bismillah saja orang terus boleh masuk ke dalam agama Islam. Terima kasih Aklan. Beri tepukan sekali lagi untuk aku. Uswatun hasanah, contoh tauladan adalah bersabar. Sebab Nabi orang yang paling tinggi kesabarannya mengatasi semua. Ya, kisah di Taif menjadikan pengajaran ya Ustaz. Betul. Teruskan Ustazah. Baik, Kristina. Kristina bersedia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau, yakni wahai Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadikan rahmat bagi sekalian alam. Rahmatan lil alamin. Sila Kristina bercerita. Nabi membawa rahmat untuk sekalian alam. Nabi mengajak kita untuk beribadah dan salah satunya ada beribadah mengelilingi Kaabah, tawaf. Dan di situ ada apa? Hajarul Aswad. So Hajarul Aswad, can you please tell us? Pada masa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Selepas tu ada banjir besar. Selepas tu Kaabah pun runtuh. Nabi Muhammad dan kawan-kawannya bergotong royong. Selepas tu semua orang bergaduh untuk letak Hajarul Aswad di tempatnya. Ya. Apa Nabi buat? Dan orang yang bergaduh tu selesaikan siapa yang masuk Kaabah dulu, dia akan letak Hajarul Aswad. Baik. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Kaabah dulu. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam letak Hajarul Aswad di tengah-tengah kain. Baik. Setiap wakil kaum memegang hujung kain itu. Lepas tu bawa kain itu ke Kaabah.
di tempatnya. Nabi mengelakkan mereka semua daripada bergaduh. Dan itu adalah salah satu tanda Nabi sebagai rahmat kepada sekalian Alam. Beri tepukan untuk Christina. Beri tepukan untuk Christina. Terima kasih Christina. Please. Ya Ustaz, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Keyword Christina yang pertama. Rahmatan Kerana Allah lil alamin. sayang kita, Yes. maka kita diberikan Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Nabi itu membuatkan semua hari ini seperti mana Sayyidina Umar sebut, kata apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita kaum yang dihebatkan, ditinggikan darjat kerana Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khair. Amar. Silakan. Amar bersedia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan bahawa sesungguhnya engkau, yakni Muhammad, mempunyai akhlak yang mulia. Amar, boleh Amar bercerita dan memberi contoh tauladan kepada kami semua yang berada di studio dan yang berada di rumah. Dakwahlah Amar, berceritalah tentang kebaikan, tentang akhlak mulianya Nabi SAW. Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Antaranya, Nabi jujur dalam perniagaan. Nabi tidak menipu. Nabi Muhammad tidak menipu. Dia amanah. Dia contohnya ada barang yang hilang, dia tak tipu. Dia bertanggungjawab. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang Tanggungjawab. Baginda Rasulullah seorang yang pemaaf. Kalau ada orang buat salah kat dia, dia maafkan. Baginda seorang yang sentiasa Nabi muka masam atau tersenyum? tersenyum. Nabi tersenyum. Okey. Terima kasih Amar atas cerita anda. Poin yang saya dapat, akhlak Nabi terlalu banyak untuk disenaraikan, antaranya sabar, amanah, jujur, kasih sayang, bertanggungjawab. Terima kasih Amar, beri tepukan untuk Amar. Aklan, 2 markah untuk anda. Christina, 2 markah untuk anda. Amar, 1 markah untuk anda. Wow, saingan makin menjadi-jadi. Baik Ustazah, kita teruskan untuk pusingan yang keempat. Juara Kori Junior 2015 menerima hadiah wang tunai RM20,000 serta pakej umrah untuk peserta dan ibu bapa sumbangan Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Pusingan yang keempat adalah roh kepada Kori Junior, iaitu tilawah Al-Quran. Berdasarkan kepada soalan yang diajukan. Silakan Ustazah. Siapa dulu Ustaz? Aklan. Aklan bersedia? Baik Aklan. Sila bacakan satu ayat yang ada menceritakan tentang kisah Nabi adalah seorang anak yatim. Satu surah. Boleh buka Quran. Mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada.
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. Wadduha, padanya ada cerita tentang Nabi anak yatim. Kita terus kepada Kristina. Baik, bismillah. Kristina, bacakan satu surah yang di dalamnya ada menceritakan tentang Allah melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarak. Surah yang menceritakan tentang Nabi dilapangkan dada adalah surah Al-Insyirah, Alam Nashrah Ataupun surah Asy-Syarh. Aman. Ya. Bacakan satu surah yang di dalamnya mengandungi perintah Allah, iaitu ceritakan kepada semua orang tentang nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu. Macam mana Nabi diturunkan kepada kita, kita cerita kepada semua orang tentang bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, nikmat bagi kita. Ada satu surah yang kamu sudah belajar. Dalamnya menceritakan perintah Allah untuk terangkan kepada semua orang tentang nikmat yang Allah telah beri kepada kamu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. Amar. Bacaan Amar berkaitan dengan cerita tentang Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Aqlan. Bacaan anda tepat dengan soalan, iaitu surah Ad-Duha. Bunyi sebutan anda menarik minat juri. Bacaan anda berlagu, Masya Allah, tabarakallah. Kristina, jawapan yang anda bacakan iaitu surah Al-Insyirah itu ataupun surah Asy-Syarh itu bertepatan dengan apa yang diminta oleh juri. Lagu yang anda baca dengan bunyinya, sebutannya, Masya Allah, tabarakallah, untuk anak yang berusia 8 tahun seperti anda, cukup takjub. Amar,
bacaan berlagu anda cukup menawan hati juri semua yang ada dengan bacaannya, dengan tajwidnya. Masya Allah, tabarakallah. Cuma di mana jawapannya? Sebab surah yang dimaksudkan oleh juri, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Adapun nikmat yang Allah beri kepada kamu, ceritakan kepada semua orang. Kongsikan nikmat itu dengan semua orang. Jadi juri di sini memutuskan, Aklan, 2 markah untuk anda, 2 markah untuk Christina, 1 markah untuk Amar. Beri tepukan gemuruh untuk mereka semua. Jadi dengan itu, keputusan pentas akhir Qori Junior 2015 berada pada tangan juri. Sebelum keputusan diumumkan, saya mewakili juri ingin memberikan beberapa pesanan kepada semua yang ada dan yang menonton Qori Junior 2015. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya, tuan yang membacanya. Keputusan pentas akhir Qori Junior 2015 akan diumumkan sekarang. Naib juara Qori Junior 2015 jatuh kepada Putri Christina Qaisarah binti Megad Faris Zuhairi. Naib juara seorang lagi Qori Junior 2015. Siapakah dia, Ustazah? Seorang lagi naib juara Qori Junior 2015 jatuh kepada, setelah markah yang kita himpunkan, termasuk markah-markah rahsia, Syekh Amar Nazmi bin Syekh Muhammad Nasir. Dan juara Qori Junior 2015 jatuh kepada, Beliau pernah didenda untuk sembahyang tahajud. Mungkin adakah doa di tahajudnya, atau doa tahajud seorang ibu, atau doa tahajud seorang ayah yang menyebabkan doa ini menjadi makbul. Untuk itu kita persilakan juara Qori Junior 2015 jatuh kepada Aklan Fathullah bin Lahad. Juara Qori Junior 2015 akan membawa pulang RM20,000 Malaysia beserta dengan package umrah bernilai RM21,000 Malaysia. Beri tepukan untuk Johan Qori Junior 2015. Dengan ini berakhirnya Qori Junior 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.